Netanyahu bertemu dengan Trump di Rumah Putih tanpa sebarang sesi bersama media sama sekali. Apa yang kedua-dua pemimpin ini mahu rahsiakan? Mari kita lihat apa yang Netanyahu katakan selepas pertemuan itu kepada Sean Hannity. Ia sangat hebat. Itu adalah salah satu pertemuan terbaik yang pernah kami adakan. Dan Anda tahu, saya sentiasa tidak suka mengecewakan mereka yang kononnya pengkritik kita, yang cuba mencari, Anda tahu, retakan dalam pakatan kita. Dan apa yang mereka temui seperti hari ini ialah dinding granit. Awak tahu, kita tidak mau melihat rejim fanatik di Tehran ini memiliki senjata nuklir untuk mengancam setiap rakyat Amerika dan mengancam keamanan dunia serta kewujudan Israel. Jadi kita mempunyai matlamat yang sama dan ia akan dicapai sama ada melalui cara diplomatik atau cara lain. Tetapi kami berdua komited terhadap perkara itu. Oke, jadi menarik apabila Netanyahu berkata mereka yang kononnya pengkritik. Sebab Anda tahu apa? Mereka bukanlah sekadar kononnya. Mereka memang pengkritik kita. Dan saya kena katakan, pengkritik beliau di Israel sendiri, Mark, sebelum dia berangkat ke Washington, mereka benar-benar kegirangan. Awak tahu mengatakan, kononnya Trump akhirnya sudah tidak tahan lagi dengan Netanyahu. Dan dia mengkritik karena Trump berkata sesuatu seperti, Anda tahu, Trump tetap Trump. Jadi dia berkata sesuatu seperti, saya tidak perlukan Netanyahu untuk beritahu saya bahan apa yang ada di Gunung Pickaxe. Lebih kurang begitu. Dan semua golongan siapa-siapapun, asalkan bukan BB, terus gunakan itu dan berkata, hahaha. Sekarang inilah perpecahan yang mereka semua tunggu-tunggu. Ini memang tak masuk akal. Pertama sekali, kita tahu macam mana Trump bercakap. Kedua pula, malah Trump sendiri selepas mesyuarat itu, dia memuat naik di Truth Social bahwa ia adalah satu mesyuarat yang hebat. Sekarang, sekali lagi, kita tidak tahu apa maksudnya. Tapi kita tahu bahwa mereka berada di sana selama 1 jam 20 menit, yang merupakan satu mesyuarat yang lama. Dan ya, ada orang lain yang hadir di dalam bilik itu. Dan saya ingin katakan bahwa saya tahu ramai yang kecewa kerana kita belum kembali kepada tindakan ketenteraan secara besar-besaran. Lebih-lebih lagi apabila tepat ketika mesyuarat itu sedang berlangsung, Iran menyerang sasaran Amerika Syarikat, sasaran di Jordan. Jadi Mark, apa yang awak nak katakan tentang itu? Jadi pertama sekali, Trump menerima sedikit tempias daripada satu artikel di New York Post. Saya patut katakan bukan artikel tapi satu berita yang mengatakan bahawa Netanyahu akan membawa maklumat risikan baru kepadanya tentang Gunung Pickaxe. Sekarang, siapapun yang membocorkan cerita itu, saya rasa ia adalah orang Israel, telah melakukan kesilapan besar kerana tiada presiden yang suka membaca di akhbar terlebih dahulu tentang apa yang Netanyahu akan beritahu kepadanya semasa mereka bertemu, betul? Kedua, kerjasama perkongsian risikan antara AS dan Israel adalah sangat rapat, sangat dekat, sangat rutin bahawa jika kita ada maklumat tentang Gunung Pickaxe, ia akan melalui saluran yang betul. Ia tidak perlu disampaikan oleh Perdana Menteri kepada Presiden. Jadi saya rasa jika itu adalah kebocoran dari Israel yang merupakan andaian saya, itu adalah satu kesilapan besar. Dan sudah tentu jika Trump ditanya mengenainya, dia akan membantah. Dia tidak mahu diberitahu bahawa dia akan disyarahi oleh Netanyahu tentang apa yang perisikan Israel ada. Dia mahu berkata, saya dapat semuanya daripada perisikan Amerika. Jadi sekali lagi, jika ia adalah pegawai Israel yang membocorkan perkara itu, tidak bagus. Saya kata tidak, awak tak sepatutnya buat begitu. Itu satu kesilapan yang memberi contoh buruk. Awak fikir, awak tahu, awak nak bentuk satu naratif. Perisikan Israel tahu. Tapi sebenarnya, awak memulakan mesyuarat dengan cara yang tidak baik. Namun begitu, setelah berkata begitu, nampaknya kedua-dua pihak, Amerika Syarikat dan pihak Israel, tidak banyak bercakap tentang mesyuarat itu. Tetapi kedua-duanya menggambarkannya sebagai satu mesyuarat yang sangat-sangat baik. Kedua-duanya bersetuju bahawa ia adalah satu mesyuarat yang baik. Itu satu petanda bahawa mungkin ia memang satu mesyuarat yang sangat baik. Dan akhirnya anda berkata bahawa sasaran Amerika telah diserang di Jordan, bahawa Iran menyerang sasaran-sasaran tersebut di Jordan. Mari kita berterus terang. Kita telah mengalami 13-14 hari serangan, kemudian beberapa hari yang tenang. Dan sekarang nampaknya kita mungkin kembali berbalas tembakan. Tapi kita kena tengok macam mana keadaan ini akan berkembang. Tapi sepanjang semua tembakan ini, Iran dengan tegas telah membuat keputusan setakat ini untuk tidak menyasarkan Israel. Mereka menyasarkan, saya nak kira, mari kita bayangkan peta teluk di dalam kepala kita. Mereka menyasarkan Kuwait, Bahrain, Emiria Arab Bersatu, Arab Saudi, Qatar, Oman dan Jordan. Tetapi bukan Israel. Dan kenapa mereka tidak mensasarkan Israel? Adakah kerana mereka tiba-tiba menyayangi kita? Mereka membaca buku-buku Herzl dan memutuskan Zionisme itu baik. Mereka membaca Alkitab dan mendapati bahawa orang Yahudi sebenarnya mempunyai kaitan dengan tanah ini, ya? Atau adakah mereka berasa gentar? Adakah mereka takut? Dan mungkin mereka patut rasa begitu, bahawa kerajaan Israel hanya menunggu alasan, menunggu mereka melakukan sesuatu di luar batas yang akan membolehkan Israel bertindak balas secara tidak setimpal. Maafkan saya, para peguam hak asasi manusia antarabangsa, ya? Kadang-kadang tindak balas yang dianggap tidak setimpal itu sebenarnya setimpal dan perlu. Tetapi mungkin kerana mereka takut akan tindak balas seperti itu, mereka menembak ke arah semua pihak di rantau itu, tetapi bukan Israel.
Betul. Sebenarnya saya sendiri tidak akan memanggil sebarang serangan ke atas Republik Islam itu sebagai serangan ke atas Iran. Rakyat Iran, sekali lagi, saya perlu tekankan, kita perlu memisahkan mereka daripada rejim itu, yang mana sebenarnya telah mula melaksanakan hukuman mati semula ke atas tahanan, dan juga mana-mana penentang. Jadi, awak tahu, kita perlu, sekali lagi, kita perlu beritahu kepada rakyat Iran bahwa kami tahu Anda sedang menderita. Baiklah, jadi jangan sebut Iran, rakyat Iran. Apa yang saya maksudkan ialah, pada pendapat saya, tidak ada yang namanya tindak balas yang tidak seimbang terhadap Republik Islam. Dan izinkan saya katakan, kami sedang merakam ini pada 29 Julai. Dan sebab saya sebutkan itu, ialah keadaan di rantau ini berubah dengan begitu pantas. Jadi siapa tahu, apabila ini dimuat naik nanti, apa yang mungkin telah berlaku dalam tempo itu. Dan juga apa yang kita tahu ialah, Arab Saudi dan Amerika Syarikat telah menyerang sasaran Iran sebagai tindak balas malam tadi. Sekali lagi, apabila saya sebut malam dan siang, ia bergantung pada zon waktu yang Anda berada. Sekarang, satu lagi perkara yang saya ingin tekankan ialah bertentangan dengan apa yang didakwa oleh ramai pihak anti Netanyahu. Beliau sebenarnya bukanlah jenis penghasut perang seperti yang dituduh. Seolah-olah apa yang beliau mahu hanyalah menyerang dan menyerang. Tidak benar. Malah beliau sendiri berkata kepada Sean Hannity, apa-apa cara pun boleh, sama ada melalui rundingan atau saya pun tak tahu. Maksud beliau adalah apa-apa cara untuk menjatuhkan rejim itu dan mengeluarkan senjata nuklir dari sana, serta mengubah keseluruhan cara Iran beroperasi tidak menjadi masalah baginya. Dan ia tidak semestinya melalui cara ketenteraan. Masalahnya ialah J.D. Vance dan rakan-rakannya di sana dengan Koff dan Kushner dengan MOU mereka yang mengarut itu yang sudah gagal. Dan Anda tahu, Republik Islam berkata, ya kami mahu berunding. Sudah tentu kami tidak akan menyerahkan apa-apa. Jadi itulah permainan kecil yang sedang berlaku. Dan kita tahu Netanyahu tidak mempercayai perkara itu. Tetapi dia sangat diplomatik dalam cara dia bercakap tentang sesiapa sahaja yang berkaitan dengan pentadbiran Trump. Tentang Netanyahu, seperti dituduh, dan saya rasa ramai orang di seluruh dunia melihat beliau sebagai seorang yang suka bertindak spontan dan, Anda tahu, menghapuskan musuh sebelum mereka sempat bertindak dan sebagainya. Untuk menggunakan metafora filem Cowboy Barat, betul? Dia mahu menembak dahulu dan bertanya kemudian. Itu tidak benar. Dan bahkan pengkritik Netanyahu pun mengakui perkara itu. Ada seorang bekas rakan sekerja anda semasa anda bekerja di Jerusalem Post bernama Anshel Tefah yang menulis biografi tentang Netanyahu. Dia sangat kritikal terhadap Netanyahu. Jarang sekali dia berkata sesuatu yang baik tentangnya. Tetapi dia mengatakan dalam buku itu, Netanyahu sangat-sangat berhati-hati dalam penggunaan kekuatan tentera. Mungkin kerana dia sendiri pernah bertempur dan melihat orang di sekelilingnya mati. Mungkin juga kerana abangnya mati dalam pertempuran. Dia sangat berhati-hati dalam mempertaruhkan nyawa anggota tentera muda kita, lelaki dan wanita. Sangat berhati-hati. Dan walaupun saya rasa dalam banyak hal, reputasi dia yang kononnya makan bayi Palestin untuk sarapan, itu sangat memperkukuh daya cegah Israel. Dan adalah baik jika musuh-musuh kita takut untuk menyerang kita. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, satu-satunya sebab Iran tidak menyerang Israel hari ini adalah kerana mereka takut dengan tindak balas kita. Itu adalah perkara yang baik. Tetapi jika seseorang benar-benar melihat sejarah Netanyahu, beliau sangat berhati-hati dalam cara beliau menggunakan IDF. Betul? Dia bukan jenis yang bertindak melulu, sebaliknya. Dan kita tahu itu berdasarkan rekod sejarah beliau. Tetapi mengenai isu yang lebih besar yang anda bangkitkan tentang MOU, dan anda bercakap tentang naib presiden, dan anda bercakap tentang penasihat presiden yang lain, pada akhirnya itu adalah pilihan Trump. Dia yang memilih MOU itu. Dan saya rasa apa yang perlu dikatakan oleh Netanyahu kepada Presiden dalam mesyuarat yang berlangsung selama 80 minit, itu ialah MOU itu adalah selama 60 hari, di mana selat akan dibuka. Dan dalam tempoh itu, kami akan merundingkan, menurut kata-kata Trump, pengakhiran kepada program nuklear Iran, di mana pihak Iran akan membongkar program mereka dengan apa cara sekalipun. Mereka mempunyai 60 hari untuk mencapai persetujuan untuk melakukannya secara diplomatik. Dan apa yang kita lihat sebenarnya ialah tiada siapa yang bercakap tentang program nuklear itu kerana MOU asal yang mengatakan selat itu akan dibuka, orang Iran segera melanggar perkara itu dan menimbulkan masalah di selat tersebut. Itu kesimpulannya. Jadi semua orang bercakap tentang selat dan syarat-syarat untuk membuka selat itu. Tiada siapa yang bercakap tentang tugas berat, iaitu untuk menangani isu nuklear, yang seperti yang dikatakan oleh Netanyahu kepada Sean Hannity adalah isu yang paling penting. Jadi saya rasa Netanyahu perlu menekankan dalam mesyuarat itu, apa saja yang berlaku di Teluk, apa saja yang berlaku di selat, apa saja yang berlaku dengan pergerakan minyak keluar dari negara-negara Teluk. Ya? Perkara yang paling penting ialah untuk terus fokus pada perkara utama.
Dan perkara utama itu ialah program nuklear Iran. Kerana segala-galanya tertakluk kepada isu itu. Dan saya hanya boleh katakan, semua orang yang hanya fokus kepada isu minyak dan pergerakan di selat, jika Iran pernah memiliki senjata nuklear, minta dijauhkan. Tetapi secara teori, jika mereka memiliki senjata nuklear, fikirkan apa yang mereka boleh lakukan, seperti menggunakan minyak untuk memeras ugut, dan siapa yang boleh menghentikan mereka. Kemudian, harga minyak bukan lagi $100 setong, ia boleh menjadi $200 setong. Ia boleh menjadi $300 setong kerana Iran dengan senjata nuklear akan mampu melakukan perkara-perkara yang mereka rasa terhalang untuk lakukan hari ini. Dan itu bermakna, mereka boleh menutup selat sepenuhnya dan melakukan apa sahaja yang mereka mahu, membuat semua tuntutan yang mungkin. Jadi semua orang yang bimbang tentang harga minyak di negara-negara barat, mereka harus tahu bahawa jika Iran mendapat senjata nuklear, keadaan akan menjadi jauh lebih teruk. Dan adalah sangat penting kita lakukan perkara ini dengan betul. Dan Netanyahu, saya pasti, telah memberitahu Presiden Trump, tumpuan mesti diberikan kepada sasaran utama, isu utama. Dan itu adalah program nuklear Iran. Betul. Tapi awak tahu tak? Trump pun tahu perkara itu. Dan Trump juga berkata bahwa MOU itu mengarut dan tidak bermakna apa-apa. Maksud saya, dia juga yang kata, iya, sudah berkubur. Itu bukan kata-kata tepat beliau. Tapi awak tahu, dia memang sudah pun, dan dia membiarkan mereka. Dan dia juga sering ulangi frasa itu. Mereka sangat ingin bercakap dengan kita. Mereka merayu supaya kita bercakap. Ya, sudah tentu. Bila mereka buat perjanjian, selalunya mereka tak menepatinya. Dia asik ulang benda-benda nih. Sekarang, salah satu kelebihan bila Trump cakap sesuatu dan kemudian cakap sebaliknya, tweet dan sebagainya, kelebihannya ialah ia juga mengelirukan Tehran. Oke? Ia mengelirukan Israel, kita tahu. Ia juga mengelirukan rakyat Amerika, yang kita tahu. Tetapi ia juga mengelirukan musuh. Itu satu perkara yang baik. Seperti yang awak katakan, itu bagus. Awak perlu biarkan mereka terus tertanya-tanya, dan mereka jadi gelisah. Dan setiap kali mereka pikir begitu, Trump sebenarnya lemah, dan mereka mulai menyerang. Dan mereka nampaknya menganggap negara-negara Teluk lemah. Karena mereka maksudnya pengawal revolusi Islam, terus menyasarkan mereka negara-negara Teluk. Tetapi mereka memang begitu. Dan mereka sedang menguji Trump. Dan setiap kali dia berkata, baiklah kita akan kembali berunding. Saya perasan bahwa golongan Republikan, bukan Republikan anti perang, tetapi Republikan yang menyokong Trump dan yang menyokong peperangan sangat-sangat kecewa. Saya lihat perkara ini di seluruh media sosial. Mereka berkata, apa yang dia buat? Dan kenapa dia tak selesaikan tugas itu? Dan kenapa dia tak selesaikan tugas itu? Sekarang, kita takkan dapat tahu dengan tepat sama ada semua ini adalah strategi atau hanya Trump bercakap saja. Kita takkan tahu sehinggalah kita membincangkannya semula kemudian hari. Tapi satu perkara yang kita tahu ialah, dan saya perlu beri komen di sini tentang golongan kiri Israel, oke? Sebab bila awak kata ada kebocoran dan sebagainya, dan awak kata mungkin seseorang dari Israel, mungkin seseorang sedang membocorkan maklumat kepada New York Post atau New York Times dan sebagainya. Salah satu perkara yang kita ada di sini ialah pakar Iran dari Israel seperti Ronan Bertman yang menulis untuk Akhbar Israel dan beliau juga menulis untuk New York Times. Begitu juga dengan Barak Rafid. Beliau bersama Axios dan beliau juga bersama Yediot Aronot dan Saluran 12. Dan kedua-dua lelaki ini yang merupakan pakar rujukan mengenai Iran dan hubungan AS Israel sangat tidak suka kepada Netanyahu. Dan lagipun mereka juga tidak begitu suka kepada Trump. Tetapi apa yang mereka suka ialah berkata, kami tahu ini, sumber ini beritahu kami begini, dan sumber itu beritahu kami begitu. Dan bila ada sumber tanpa nama, Anda kena berhati-hati, oke? Sebab itu menunjukkan bahwa Anda memang tak boleh cabar perkara itu. Jadi saya sentiasa ragu-ragu untuk percaya kebocoran maklumat dan sebagainya. Kadang-kadang memang ada kes di mana kebocoran itu sengaja dibuat untuk memperdaya musuh. Seperti yang kita lihat sebelum ini dengan operasi Beeper dan semua itu. Satu perkara terakhir. Ini adalah pengebumian Lindsey Graham. Temu bual yang diberikan Netanyahu kepada Sean Hannity ini, sebenarnya beliau datang dari pengebumian terus ke studio untuk melakukan temu bual itu. Dan satu perkara yang kami dengar minggu lepas, terdapat rakaman. Ia juga merupakan video Lindsey Graham di pejabatnya bercakap melalui telefon pada mod pembesar suara dengan Perdana Menteri Netanyahu tahun lepas, saya tidak pasti, beberapa bulan yang lalu. Dan ia dalam mod pembesar suara, dan kami dengar Netanyahu dan kami nampak Lindsey Graham. Dan Lindsey Graham berkata, saya akan bercakap dengan Trump sebentar lagi dan saya mahu memujuk beliau untuk menyertai Anda, tentara udara Anda, untuk menyerang Lubnan, Hezbollah di Lubnan. Dan Netanyahu berkata kepadanya, itu satu tawaran yang menarik, tetapi saya lebih suka tidak. Kita perlu tangani Iran dahulu. Kita perlu selesaikan satu perkara pada satu masa. Hezbollah, bukan sekarang.
kita tidak mahu melibatkan tentara darat AS, tentara udara AS, dan tentara udara Israel di Lubnan pada masa ini. Itu sebabnya dia berhati-hati. Dan Lindsey Graham yang berkata, mari kita lakukan, mari kita mulakan. Dan kemudian Lindsey berkata, Anda membangkitkan satu perkara yang menarik. Mereka berbual dengan sangat mesra, tetapi dia sanggup menelpon Trump dan berkata, teruskan sahaja. Jadi, jika anda sebut Lubnan, saya rasa memang agak mungkin bahawa sudah tentu Iran dan ancaman nuklear akan menjadi tumpuan utama dalam pertemuan di Rumah Putih antara kedua-dua pemimpin itu. Tetapi Lubnan juga mungkin telah dibangkitkan. Ingat, minggu lepas sahaja, Presiden Lubnan yang bukan kawan kepada Hizbullah telah berada di Rumah Putih. Dan adakah mungkin ada sesuatu yang sedang berlaku di saluran Lubnan berhubung isu Hizbullah dengan lebih berkesan untuk menangani ancaman itu dan bergerak ke hadapan dalam usaha damai antara Israel dan Lubnan? Itu mungkin telah menjadi agenda isu Syria. Orang ramai telah bercakap mengenainya kebelakangan ini. Saya tidak fikir ada peluang untuk perjanjian damai dengan Syria. Tetapi adakah mungkin ada sejenis perjanjian mengenai pengaturan keselamatan? Maksud saya, kita pernah ada pengaturan keselamatan yang dirundingkan oleh Kissinger pada tahun 1974. Ia bukan berdasarkan kasih sayang, ia berdasarkan pencegahan. Ya, berdasarkan dan sebenarnya dari tahun 1974 sehingga Perang Saudara Syria, sempadan dataran tinggi Golan sangat-sangat tenang. Hampir luar biasa tenang kerana pihak Syria mempunyai kepentingan untuk mengekalkan perjanjian itu. Adakah mungkin untuk membuat satu lagi perjanjian keselamatan seperti itu dengan pemimpin Syria yang baru? Dan ketiganya, Arab Saudi kembali menjadi tajuk berita kerana perjanjian nuklear dengan Amerika Syarikat. Kemudian Trump dengan jelas mengatakan bahawa mereka hanya akan mendapat perjanjian nuklear jika ada normalisasi. Jadi orang ramai bercakap tentang normalisasi sekali lagi. Normalisasi Dengan Israel, biar sudah jelas. tentu. Normalisasi antara Israel dan Arab Saudi, pengembangan perjanjian Abraham, yang mana Presiden ingin lihat. Dan adakah mungkin perkara itu juga dibangkitkan? Maksud saya, alangkah bagusnya jika dapat mendengar sendiri apa yang dibincangkan semasa mesyuarat itu. Kerana saya perasan bahawa Netanyahu, apabila beliau berlepas dari Israel ke Washington, beliau bercakap tentang Iran, tetapi beliau juga bercakap tentang peluang untuk meluaskan lingkaran perdamaian. Dan biasanya, apabila Netanyahu berkata sesuatu, itu kerana anda tahu, ada asasnya. Dia tidak perlu mengatakannya. Dia boleh sahaja berkata, kami akan mempertahankan Israel dan memastikan Iran tidak mendapat bom. Tetapi dia juga menambah ayat itu, yang membuatkan saya terfikir, sama ada di pihak Lubnan, Syria atau Arab Saudi, Netanyahu dan Trump sedang berusaha untuk sesuatu yang akan menjadi satu kejayaan besar untuk keamanan. Dan akhirnya, jika anda berjaya mencapai persetujuan dengan satu, dua atau ketiga-tiga orang ini, itu dalam banyak cara adalah kemenangan politik ke atas golongan ekstremis yang menentang, anda tahu, Hamas, Hizbullah, dan pengawal revolusi serta kepimpinan Iran. Ya, mereka semua menentang sebarang keamanan dan kerjasama. Dan jika kita boleh mendapatkan bantuan Amerika untuk mencapai persetujuan dengan lebih banyak negara Arab, itu adalah kemenangan dengan huruf K besar. Baiklah, jadi awak tahu bagaimana perasaan saya tentang perkataan keamanan itu apabila kita berada di tengah-tengah perang dunia. Saya sentiasa berkata, dan saya tahu bahwa awak mempunyai pandangan yang berbeza tentang perkara ini. Saya sentiasa berkata, apabila Anda dengar perkataan keamanan, tunduk. Okay? Sekarang, itulah sebabnya saya tidak suka menggunakan perkataan itu. Ya, memang ada perjanjian kerjasama yang baik. Ya, dan kadang-kadang ada keamanan, betul? Tetapi sekarang ini, Arab Saudi, salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Arab Saudi, atau Anda tahu, kenapa ia memang tidak akan menyertai perjanjian Abraham, ialah perjanjian Abraham, keindahannya, selain daripada menjadi paksi anti-Iran, kerjasama hebat dengan Israel. Salah satu keindahan utamanya ialah ia merupakan kali pertama kita semua dapat membuktikan bahwa sebuah negara Palestina bukanlah jalan kepada sebarang perdamaian antara Arab dan Israel di rantau ini. Itu adalah pembohongan besar golongan kiri. Tiada keamanan. Jalan menuju keamanan terletak pada rakyat Palestina. Baiklah, sekarang apabila pentadbiran Biden mengambil alih selepas pentadbiran Trump yang pertama, ia cuba untuk memusnahkan perjanjian Abraham dengan membawa wakil-wakil Palestina ke mesyuarat di sidang kemuncak Negev dan sebagainya. Ia memang menjijikkan. Sekarang, Arab Saudi masih berpegang pada pendirian itu. Bukanlah orang Saudi benar-benar peduli tentang rakyat Palestina. Mereka tidak peduli. Tiada negara Arab yang peduli tentang mereka. Dan kini kita pasti tentang perkara itu. Sejak tiada satu pun yang bersetuju untuk menerima wanita dan kanak-kanak semasa Perang Gaza. Baiklah, sudahlah dengan dakwaan kononnya mereka peduli tentang sebuah negara Palestina. Mereka tidak peduli. Tapi itulah jalan mereka untuk menembusi cara fikir Barat. Jadi, salah satu perkara menarik ialah apabila Trump berkata bahwa dia akan membuat perjanjian dengan orang Saudi, orang Israel menjadi gelisah. Kemudian dia berkata, tunggu, tapi mereka dengan syarat mereka menyertai perjanjian Abraham. Jadi kami pun kata, baiklah, bagus. Dan itu membawa kita kepada Turki. Dia kata, dia akan jual F-35 kepada Turki. Dan kemudian Turki adalah musuh utama Israel. Dan dia, Trump, terus berkata, Erdogan kawan saya. Turki sekutu saya. Jadi kami jadi risau. Kenapa?
kerana pesawat-pesawat itu tidak dapat dikesan. Ia membantu mengesan sebarang pelancaran musuh dan itu sangat-sangat berbahaya untuk Israel. Tapi kemudian Trump sekali lagi berkata, tidak, dia berkata mereka belum memenuhi syarat Amerika untuk menerima pesawat-pesawat itu. Namun, sekali lagi, kali ini, sejurus sebelum mesyuarat ini, dia berkata, maaf, kami tahu Turki tidak suka Israel, tapi mereka adalah kawan saya. Jadi kita tidak tahu apa yang sedang berlaku. Tapi kita tahu satu perkara, bahwa apabila Anda bercakap tentang keamanan, lingkaran perdamaian, tunggu sebentar. Mari kita menang perang dulu sebelum kita bercakap tentang lingkaran perdamaian, oke? Itulah pandangan saya tentang perkara itu. Jadi bukan semua yang awak katakan saya tak setuju. Saya rasa memenangi peperangan adalah penting untuk memperluaskan lingkaran perdamaian. Kerana hanya apabila Hizbullah telah dihancurkan di Lubnan, barulah Lubnan boleh membuat perjanjian damai dengan Israel. Kerana apabila Hizbullah mengawal segala-galanya di negara malang itu, anda tidak boleh membuat perdamaian. Sama juga di Syria. Kami tidak dapat membuat perjanjian keselamatan dengan rejim baru jika kami tidak melumpuhkan pucuk pimpinannya dan menghancurkan pasukan tenteranya semasa peralihan antara Assad dan rejim baru itu. Dan hakikat bahawa Iran tidak lagi mengawal Syria melalui rejim Assad. Dalam erti kata lain, kemenangan tentera Israel adalah persyarat untuk bergerak ke hadapan dalam semua perkara ini. Begitu juga dengan pihak Saudi. Jika pihak Saudi mahukan perdamaian dengan Israel, ia bukan kerana, seperti yang saya bergurau sebelum ini dalam konteks yang berbeza, ia bukan kerana mereka tiba-tiba membaca Herzl dan menjadi Zionis. Ia bukan kerana pihak Saudi membaca Bible dan berkata bahawa bangsa Yahudi memang berhak. Ia kerana pihak Saudi mempunyai kepentingan strategik dalam menjadikan Israel sebagai sekutu. Kerana Israel kuat, tiada siapa yang memerlukan sekutu yang lemah. Jadi saya sudah tentu percaya bahawa kemenangan ketenteraan adalah persyarat untuk perkara-perkara yang ingin kita lakukan. Tetapi mungkin kerana kita telah memenangi perang dari segi ketenteraan, itu sudah pun mencipta potensi yang akan kita lihat menjadi kenyataan. Tetapi anda berkata dengan betul bahawa negara-negara Arab, ini kata-kata saya bukan kata-kata anda, hanya sekadar bercakap kosong tentang perjuangan Palestin dan mereka sebenarnya tidak mahu membantu rakyat Palestin. Dan anda juga berkata secara terus terang, anda berkata, mereka tidak menerima, anda tahu, kumpulan besar wanita dan kanak-kanak Palestin dari Gaza. Sebaliknya, Kumpulan besar, mereka tidak menerima beberapa orang untuk rawatan di hospital dan sebagainya buat masa ini. Dan apabila mereka keluar dari hospital, mereka terpaksa kembali ke Gaza, betul? Tapi awak kena faham, dunia Arab memang ada masalah dengan rakyat Palestin. Jadi Jordan menerima ramai rakyat Palestin dan mereka bangkit menentang raja serta cuba memusnahkan negara itu. Kita lihat Kuwait juga menerima ramai rakyat Palestin. Dan apabila Kuwait diserang oleh Saddam Hussein pada masa itu, bila tu? Abad lepas. Bukan, abad lalu. Kemudian tiba-tiba semua rakyat Palestin menjadi setia kepada Saddam dan menentang kerajaan Kuwait. Dan semua orang di Teluk sangat marah kepada rakyat Palestin. Dan di Lubnan, Perang Saudara Lubnan bermula pada tahun 1970-an kerana pengaruh Palestin. Jadi jika anda tanya saya, adakah kerajaan Arab takut dan bimbang untuk membawa masuk rakyat Palestin? Sudah tentu mereka bimbang dan takut kerana sudah terlalu banyak pengalaman. Tanya saja orang Jordan, tanya orang Kuwait, tanya orang Lubnan, mana orang Mesir pun bila mereka melihat orang Gaza, mereka teringat kepada Hamas. Hamas itu seperti Ikhwanul Muslimin. Mereka itulah golongan yang cuba mengambil alih Mesir, golongan pengganas itu kan? Ya di dunia Arab dalam banyak cara. Bila mereka hanya bercakap kosong, tapi tak mahu melaksanakannya, ia bukanlah sesuatu yang tak boleh difahami. Tapi saya nak kaitkan dengan sesuatu lagi yang awak sebut, iaitu awak tahu kehebatan dan perkara hebat tentang perjanjian Abraham ialah ia telah menyingkirkan hak veto Palestin terhadap usaha berdamai dengan negara-negara Arab. Dan itu adalah perkara yang sangat penting. Tapi saya ingin berhujah, dan saya katakan ini kepada semua orang yang percaya kepada keamanan di Timur Tengah, bahawa mungkin ia tak boleh dicapai sekarang, tapi mereka fikir ia mungkin boleh dicapai suatu hari nanti. Jika Israel berdamai dengan semakin banyak negara Arab dan semakin banyak negara Islam, dan nampaknya itulah arah sejarah. Kita tak boleh pasti tentang waktunya. Kita tak boleh pasti seberapa cepat ia akan berlaku. Tetapi pada masa ini, kita sudah berdamai dengan kira-kira 6 buah negara Arab. Adakah itu akan menjadi sedozen tidak lama lagi? Bolehkah itu berlaku? Bolehkah itu menjadi 18? Ya, bilangannya akan meningkat. Dan saya rasa untuk semua orang yang sangat bersimpati dengan rakyat Palestin, betul, yang kepimpinannya gagal untuk berunding secara serius dengan Israel tentang keamanan. Dan kita lihat mereka gagal mengutuk peristiwa 7 Oktober. Ya, ia memang sangat jelas. Bagaimana anda boleh dianggap sebagai, saya bercakap tentang rakyat Palestin yang kononnya sederhana di tebing barat. Jika anda tidak boleh mengutuk, saya kata kononnya, anda tidak perlu buat muka, Ruthie. Rakyat Palestin yang kononnya sederhana di tebing barat. Jika anda tidak boleh mengutuk peristiwa 7 Oktober, anda ini rakan damai yang bagaimana? Anda tidak boleh mengutuk perogolan. Anda tidak boleh mengutuk pembunuhan beramai-ramai. Anda tidak boleh mengutuk pemenggalan kepala. Anda tidak boleh mengutuk penawanan tebusan. Semua perkara ini mereka tidak boleh lakukan. Jadi kebanyakan rakyat Israel tidak fikir kita ada rakan untuk perdamaian. Tetapi mungkin apabila semakin banyak negara Arab berdamai dengan Israel, apabila semakin banyak negara Muslim berdamai dengan Israel, bolehkah itu mewujudkan keadaan di mana anda akan melihat perubahan dalam pemikiran rakyat Palestin pada masa hadapan? Bukan hari ini, bukan esok,
tetapi suatu masa nanti, kerana akhirnya rakyat Palestin melihat diri mereka sebagai sebahagian penting daripada dunia Arab dan Muslim. Dan jika dunia Arab dan Muslim itu lebih terbuka kepada Israel, tidakkah itu boleh mewujudkan peluang pada masa hadapan untuk rakyat Palestin, juga untuk mentakrif semula dan menangani semula kebencian dan permusuhan bersejarah mereka, serta keengganan untuk membuat sebarang kompromi serius dengan pihak Israel. Dengar sini, apa-apa saja boleh berlaku. Baiklah, ia mungkin selepas saya meninggal dunia. Kalau awak mahu, awak boleh cuba untuk awak tahu. Guna papan wija dan beritahu saya kalau itu pernah berlaku. Saya tak nampak ia akan berlaku dalam hayat saya, itu pasti. Dan saya sentiasa ragu-ragu bila awak kata awak tahu semakin banyak perdamaian dalam hal itu. Kenapa saya ragu-ragu tentang itu? Saya bukan ragu-ragu tentang mempunyai hubungan yang baik. Katakanlah pakatan yang selamat. Tetapi jika Anda ambil Lubnan sebagai contoh, Presiden Lubnan, walaupun Israel dan Lubnan telah mencapai persetujuan untuk mengusir Hizbullah dari Lubnan, dan kerana itu, Hizbullah telah memusnahkan negara itu. Dan Presiden Aoun enggan untuk bercakap melalui telepon dengan Perdana Menteri Netanyahu. Baiklah. Dan saya tidak mahu dengar seorang pun lagi berkata kepada saya, baiklah, Anda tahu, dia takut dia akan dibunuh. Tetapi, Anda tahu, Sadat telah dibunuh ketika beliau membuat perdamaian dengan Israel. Sudah tentu, Sadat yang membuat perdamaian dengan Israel, terpaksa mendapatkan konsesi wilayah yang besar. Baiklah, apa yang saya coba katakan ialah, awak tahu, bagi saya, itu bukanlah keamanan. Sedangkan lelaki itu pun tak mahu bercakap dengannya melalui telepon. Dan dia masih berkata, Israel perlu tinggalkan negara kita. Serius, kawan? Israel perlu tinggalkan negara kamu? Ucapkan terima kasih kepada Israel kerana membunuh pengganas Hezbollah itu ramai daripada mereka dan kamu sendiri pun tak mampu lakukannya dalam tentera kamu. Dipenuhi dengan Hezbollah. Amin. Jadi kamu tahu, saya memang sokong perjanjian yang sedang dibuat antara Lubnan dan Israel. Jangan salah faham, saya sokong. Tapi saya tak ada, kamu tahu, terlalu berhayal tentang perkara itu dan tentang Presiden Aoun itu. Jadi saya akan katakan, bukan tugas saya untuk mempertahankan presiden itu. Saya rasa dia mahu berhati-hati, dia mahu bergerak ke hadapan. Jelas dia mahu bergerak ke hadapan. Jelas dia melihat matlamatnya adalah untuk. Sebagai bekas ketua staf tentera Lubnan, dia mahu melihat tentera Lubnan kembali ke kedudukan di mana ia menjadi satu-satunya pasukan bersenjata, betul? Negara mana yang mempunyai tentera asing bebas di atas tanahnya, seperti mana Hizbullah menjadi proksi Iran di tanah Lubnan. Dia melakukannya bukan kerana dia seorang Zionis. Dia melakukannya kerana dia seorang patriot Lubnan. Dan saya akan berhujah, maksud saya, Anda tahu, semasa saya dalam kerajaan selama bertahun-tahun itu, sentiasa ada perbezaan antara apa yang orang Arab katakan secara terbuka dan apa yang mereka katakan apabila pintu ditutup. Saya masih ingat, Anda tahu, ketika saya akan menonton temu bual oleh pemimpin Arab yang mengadakan pertemuan katakanlah dengan Presiden Amerika atau Perdana Menteri British atau Presiden Perancis, dan mereka akan berkata, kami sedang berbincang tentang isu Palestin. Tetapi sebenarnya apabila pintu ditutup, mungkin mereka hanya menyebutnya sekali dan mereka lebih fokus kepada Iran atau isu lain. Ya. Jadi kita kena terima, malangnya itulah peraturan permainan ini. Terdapat perbezaan besar antara apa yang kadang-kadang disampaikan kepada umum dan apa yang sebenarnya dibincangkan apabila pintu ditutup dan kamera tidak merakam. Tapi kita sudah sampai ke penghujung podcast kita. Baiklah, tunggu sekejap saja. Saya cuma nak cakap yang dalam keadaan sebaliknya. Apa yang awak baru cakap tentang di sebalik pintu tertutup? Bahasanya berbeza. Ya. Apa yang kita lihat dalam kalangan orang Arab dan terutamanya rakyat Palestin dan semua orang Arab ialah dalam bahasa Inggris apabila mereka bercakap dengan Barat, mereka kata satu perkara dan dalam bahasa Arab mereka kata apa yang mereka benar-benar maksudkan. Jadi, ia bukan sahaja begitu. Ia juga berlaku sebaliknya, Mart. Jadi, seperti yang awak katakan, betul, kita hampir sampai ke penghujung. Tetapi, kita tidak boleh menamatkan siaran ini tanpa memberi penghormatan. Satu penghormatan besar kepada Boy George atas lagu hebatnya yang beliau keluarkan semalam atau sehari sebelum itu. Tentang 7 Oktober dan Festival Nova, serta pembunuhan beramai-ramai oleh Hamas. Dan kenapa kita patut memuji beliau dengan begitu tinggi? Karena beliau seorang artis persembahan. Dan semua rakan-rakannya dalam industri itu menentangnya seperti biasa. Semua yang anti-Yahudi mula muncul dari segenap penjuru. Dan saya ingin membacakan kepada Anda beberapa lirik lagu itu dan mengapa rakyat Israel bersorak. Dan sebenarnya, sayang sekali kita perlu bersorak. Baiklah, apa yang dia katakan ini sesuatu yang jelas. Dan sebenarnya dia bukan Yahudi. Dia sebenarnya berasal dari Britain. Dia berlatar belakangkan Katolik Ireland. Ini adalah miliknya. Lagu ini dipanggil We Will Dance Again, merujuk kepada Festival Music Nova. Awak kata genosid, saya kata peperangan. Apabila Anda diserang, itulah tujuan tentara. Adakah ia menjadi buruk?
Sudah tentu. Apabila saya tahu Anda mahu membunuh setiap seorang daripada kami, Anda tidak pernah menyebut tentang 7 Oktober. Anak-anak muda dirogoh sambil ditekan pada pokok-pokok, dibunuh dengan kejam karena kesalahan menari. Kamu mengecam orang Yahudi dengan ingatan selektif. Pemusik memegang bendera, bercakap ikut-ikut seperti biri-biri. Propaganda yang didorong oleh internet terasa begitu lemah. Tapi percayalah, kita akan menari lagi dan tidak akan ada peperangan. Tapi jika Anda pernah keliru, saya berdiri bersama orang Yahudi. Saya tidak rasa saya berani. Saya hanya perlu berkelakuan seperti seorang manusia. Dan kemudian dia mengakhiri dalam bahasa Ibrani. Dan kalau nak tahu, logat dia dalam bahasa Ibrani agak bagus. Dia mengakhiri dengan ini. Itu bermaksud, perang apabila mereka datang untuk membunuh kamu. Dan itu bermaksud, kamu kata pembunuhan beramai-ramai. Saya kata, perang apabila mereka datang untuk membunuh kita. Jadi saya cuma nak ulang sekali lagi. Kami sayang kamu, Boy George. Terima kasih banyak-banyak. Boleh saya nak tambah ya, malangnya dalam kalangan seni progresif, Israel dianggap hina, Israel dianggap jahat. Dan mitos-mitos seperti Anda tahu, Nazi bercakap tentang orang Yahudi dalam budaya dan sebagainya. Dan di sini apa-apa sahaja Anda tahu, orang yang pro-Israel akan diharamkan, orang akan diboikot. Ia menyakitkan mereka, ia menjejaskan persembahan mereka. Mereka Anda tahu dahulu, artis ingin membuat persembahan di Israel dan tiba-tiba mereka terpaksa menarik diri kerana terdapat kempen yang sangat agresif terhadap artis yang muncul di Israel dan sebagainya. Boy George sedang melakukan perkara yang betul. Sayang sekali kan bahawa hanya ada begitu sedikit orang seperti dia. Tetapi mungkin untuk melawan arus atau menghadapi badai anti-Israelisme, anti-Semitisme, anti-Zionisme, itu memerlukan keberanian, komitmen dan keberanian moral. Dan itulah yang Boy George miliki. Seperti yang kami katakan dalam bahasa Ibrani, Kol Hakavod. Syabas Boy George. Amin. Jadi, kami akan kembali minggu depan. Saya tak sabar menantikan itu, Ruti.